Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan berkongsi satu topik yang mana keperluan yang teramat perlu oleh manusia dan kehidupan di atas muka bumi itu, iaitu air. Jadi air yang kita tahu, andai kata air mentah, air tawar ni dah tak ada di atas muka bumi ini, apa akan terjadi? Jadi sebelum pada Pak Chu menerangkan secara lebih lanjut, izinkanlah Pak Chu untuk menceritakan kuantiti air yang ada di atas muka bumi ini. Kita tahu bumi kita ni luas, memang besar. Tetapi 72% daripada atau 72% daripada di permukaan bumi ini adalah terdiri daripada air. Cuma kita ada 28% saja atau 28% saja terdiri daripada kontinen ataupun kawasan daratan. Jadi itu dominannya didominasi oleh lautan. Jadi air yang paling banyak sekali adalah 97% adalah air masin. Jadi kita bayangkanlah betapa banyaknya air masin. Tetapi yang air tawarnya cuma 3% saja ataupun 3% saja. Tetapi daripada 3% itu yang kita boleh guna adalah terlampau sedikit. Di mana majoriti air tawar yang banyak adalah terkumpul di kedua-dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan, di Arktik dan juga di Antartika. Jadi itu yang paling banyak sekali air tawar yang dah membeku dan kita tak boleh guna pun air itu. Jadi makna dengan kata lain itu dah merangkumi dalam sekitar 2.5% daripada air tawar. Jadi kita cuma ada dalam 0.5% sahaja atau 0.5% sahaja air yang kita boleh guna pakai. Itu pun air di permukaannya yang terdiri daripada sungai dan tasik tak banyak sangat. Dan air yang banyak adalah di bawah permukaan bumi. Air di bawah permukaan bumi kita panggil dia sebagai air tanah. Air tanah ini adalah memerlukan satu kos yang tinggi untuk kita keluarkan. Jadi benda yang paling senang sekali untuk kita mengeksploitasikan air ini atau menggunakan air ini adalah air permukaan. Air permukaan ini terdiri daripada air sungai dan juga air tasik. Tapi jarang orang ambil air tasik kan. Kecuali daripada tasik buatan atau daripada empangan, diempangkan sungai dan kemudian dibuat takungan sebagai empangan dan diambil air itu sebagai sumber air mentah sebelum dirawat. Jadi kita bayangkanlah, dalam 0.5% ini adalah air permukaan dan juga air bawah tanah. Jadi populasi kita di atas muka bumi ini dah mencapai, kalau manusia sendiri dah 7 bilion, 7.5 bilion, dan campur dengan haiwan-haiwan yang melata. Haiwan semua memerlukan air tawar. Kecualilah haiwan-haiwan yang hidup di dalam lautan. Itu tidak memerlukan air tawar. Dan juga pokok-pokok. Pokok-pokok pun memerlukan air tawar untuk meneruskan kehidupan. Untuk proses fotosintesisnya, untuk mendapat makanan, untuk membesar dan sebagainya. Andai kata air lautnya masuk ke dalam daratan dan kemudian kawasan itu adalah terdiri daripada pokok-pokok yang tumbuh hidup segar. Tapi tiba-tiba kalau air dah masuk, maka pokok akan mati. Mana dengan kata lain, pokok memerlukan air tawar untuk hidup. Jadi kalau kita dah adalah punca air yang sedikit ini, kalau dah tercemar pula, apa akan jadi dengan kita? Jadi dengan kata lain, kita ada semakin lama dengan industri-industri yang makin berkembang maju di seluruh dunia, banyak sumber air kita yang dah tercemar. Jadi kalau tercemar, untuk proses perawatan air itu mengambil kos atau melibatkan kos yang besar. Jadi kita bayangkan kalau tak ada air besok macam mana? Memang akan menjadi satu kesulitan yang amat sangat kepada kehidupan. Bukan sahaja kepada manusia, juga kepada flora dan juga fauna. Dan inilah yang akan kita yang ditakuti, bahawa kita akan kehabisan sumber air tawar. Jadi
Jadi kalau sekiranya kita tak ada air tawar sebagaimana di Saudi Arabia seperti yang Pak Chu ceritakan dulu, dia tak ada sumber air tawar tapi digunakan daripada air laut dan kemudian daripada proses desalination ataupun proses penyah garam, maka itu menyebabkan satu kos yang besar. Sebab itulah air di Saudi Arabia itu lebih mahal daripada petroleum. Itulah yang hakikat yang kita akan hadapi. Jadi kalau sekiranya tak air, tak adalah besok untuk kita keperluan kita untuk minum dan sebagainya, maka tak ada alternatif lain. Kita kena ambil lah portion yang daripada 97% air yang ada di permukaan bumi adalah daripada air karam, maka air itulah akan juga diproses untuk kita minum dan juga untuk aktiviti-aktiviti lain. Jadi itu sajalah yang Pak Chu ingin cerita kepada kali ini, bahawa kita di bumi kita memerlukan air tawar untuk meneruskan kehidupan. Jadi kalau tak ada air tawar, maka menimbulkan satu masalah pada kehidupan di atas muka bumi ini. Itu saja daripada Pak Chu kali ini. Jadi teruskan dengan menonton video-video Pak Chu yang akan Pak Chu kupaskan daripada tajuk yang berbeza. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.